Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan menerangkan secara ringkas berkaitan dengan topik yang ke-9 untuk pengajian am semester 1 iaitu Kedaulatan Malaysia, Cabaran, Punca dan Penyelesaiannya. Untuk topik ini merupakan tema bagi karangan untuk bahagian C. Jadi bagi tema yang pertama ialah ancaman keselamatan. Untuk part yang pertama merupakan sesi penerangan bagi tema ancaman keselamatan. Subtopik yang pertama bagi tema ini ialah jenis ancaman. Ancaman terdiri daripada dua iaitu ancaman dalam negara dan ancaman luar negara. Untuk yang pertama, kita akan lihat ancaman dalam negara. Puak ekstremis kaum dan penyimpang agama. Ekstremis kaum bermaksud dia terlampau ekstrim, terlampau taksub dengan kaum dia sampai dia melupakan ada kaum-kaum yang lain yang perlu dihormati. Okey, kalau penyimpang agama pula, dia terpesong daripada agama yang dianuti. Ancaman yang kedua ialah pihak yang sengaja mengeksploitasikan isu ekonomi, sosial dan politik untuk mendapatkan perhatian dan sokongan daripada rakyat. Seterusnya, kegiatan pemalsuan dokumen penting kerajaan seperti pasport antarabangsa Malaysia, kad pengenalan dan juga sijil lahir. Terdapat individu yang tidak bertanggungjawab akan menjalankan satu kegiatan pemalsuan dokumen, sebagai contoh menjual kad pengenalan seseorang kepada warga asing. Seterusnya, kebanjiran parti menjejaskan imej dan keselamatan negara. Parti merupakan pendatang asing tanpa izin. Ancaman luar negara. Aktiviti pengintipan dan cubaan menjatuhkan nama baik Malaysia dari kaca mata kuasa besar dunia. Contoh kuasa besar dunia ialah Amerika Syarikat, China dan Rusia. Kuasa besar mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial politik di Malaysia. Isu sempadan menjadi ancaman besar kepada negara. Isu sempadan ni sama ada sempadan perairan, darat ataupun udara. Kemajuan teknologi maklumat disalahgunakan oleh pihak tertentu. Misalnya, jenayah cyber. Contoh jenayah cyber yang kerap kali berlaku di Malaysia ialah love scam atau scammer. Subtopik yang kedua bagi ancaman keselamatan ialah contoh ancaman. Dalam buku local publication terdapat banyak contoh yang berkaitan dengan contoh ancaman. Tetapi untuk video kali ini saya hanya mengeluarkan beberapa contoh ancaman sahaja. Ancaman yang pertama ialah dadah. Dadah merupakan jenayah yang dianggap sebagai musuh utama negara. Sebabnya penagih dadah ini selain daripada terjebak dengan penagihan dadah, ianya akan memberi kesan atau jenayah yang lain, sebagai contoh kes ragut, mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Ancaman yang kedua ialah jenayah rogol. Rogol ini disebabkan oleh lambakan filem seks, pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan, kurangnya didikan agama dan kurangnya pengawasan daripada ibu bapa serta kes lari dari rumah. Lari dari rumah. Kebanyakan kes yang berlaku disebabkan oleh seorang perempuan dia mengikut teman lelakinya pergi ke tempat yang lain. Pada waktu pergi ke tempat lain itu berlakunya jenayah rogol tersebut. Segala punca itu telah menyebabkan peningkatan kes bagi kes rogol di negara ini. Ancaman pembunuhan. Antara punca berlakunya kes pembunuhan di Malaysia adalah disebabkan oleh rompakan, dendam, berhutang dengan alung dan ketagihan dadah. Seterusnya, rasuah. Punca berlakunya rasuah ialah disebabkan sikap materialistik. Materialistik bermaksud sikap yang sukakan kepada kebendaan, wang dan kemewahan.
Punca yang kedua ialah kurang penghayatan agama. Bila seseorang itu kurang memahami ajaran agamanya, dia mudah terpedaya dengan hasutan-hasutan dunia. Ketiga, mempunyai kuasa dan peluang. Kebiasaannya, bila seseorang itu mempunyai jawatan yang tinggi, dia ada peluang untuk menerima rasuah daripada orang-orang tertentu. Contohnya, untuk mendapatkan sesuatu tender. Okay. Orang yang ingin mendapatkan tender tersebut akan memberi rasuah kepada orang yang menguruskan tender tersebut. Jadi bila dia ada kuasa, dia ada peluang, dia akan terjebak dengan rasuah. Punca yang keempat ialah takbil urus yang lemah. Lemah di sini bermaksud dia tidak telus dengan kerja yang dilakukan, tidak berintegriti, tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Selain itu, rompakan atau samun melibatkan kumpulan yang menggunakan senjata berbahaya seperti pistol, senapang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, rompakan atau samun ini boleh membawa kepada kes pembunuhan. Contoh yang terakhir ialah ragut. Kes ragut sering berlaku dalam kalangan wanita dan kebanyakannya berlaku di bandar-bandar besar. Bagi part yang kedua merupakan sesi soalan STPM. Terdapat 3 soalan yang pernah keluar dalam bahagian C yang bertemakan ancaman keselamatan. Soalan yang pertama dia pernah keluar pada STPM ulangan 2013 dan STPM 2014. Soalannya ialah, walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasa pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ulaskan. Berdasarkan soalan, isunya ialah memperkasa pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara. Cuba lihat ayat yang pertama sebelum tanda koma itu merupakan fokus isu yang pertama iaitu usaha. Usaha yang dilakukan untuk memperkasa pertahanan negara. Fokus isu yang kedua ada pada ayat yang kedua selepas koma iaitu halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Apabila soalan itu mengandungi 2 fokus isu, bermaksud kombinasinya ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Di mana fokus isu yang pertama iaitu usaha, antara jawapannya ialah mengukuhkan pasukan keselamatan negara dan memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Bagi fokus isu yang kedua iaitu halangan, contoh jawapannya ialah kebanjiran warga asing, wujudnya golongan pelampau dan pengaruh dan campur tangan kuasa asing. Di bahagian pendahuluan, pastikan pelajar menulis fokus isu dan juga isunya. Contoh penulisan pendahuluan ialah pertahanan negara menjadi teras untuk memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Oleh itu, pelbagai usaha telah dirangka untuk memperkasa pertahanan negara. Namun, terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Untuk idea yang pertama, kita akan mulakan dengan istilah salah satu usaha yang telah dirangka untuk memperkasakan pertahanan negara ialah mengukuhkan pasukan keselamatan negara. Contoh huraian yang pertama, peruntukan yang besar diberikan kepada pasukan keselamatan bagi melengkapkan sistem pertahanan negara dengan alatan canggih dan berteknologi tinggi. Hal ini menunjukkan tahap kesiapsiagaan pasukan ini untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tambahan pula, dari aspek pembentukan modal insan pasukan pertahanan, mereka sentiasa bersiap sedia dari segi mental, fizikal dan emosi untuk menangkis sebarang pencerobohan dan ancaman. Peringatan bagi pelajar, pastikan penulisan ayat yang pertama bagi idea yang pertama ini mempunyai 1
isu iaitu memperkasakan pertahanan negara. Kedua, mesti ada fokus isu iaitu usaha. Dan ketiga, mesti ada idea baru betul. Jika penulisan idea bagi idea yang pertama tadi betul, maka untuk penulisan idea yang kedua, kita boleh terus tembak kepada jawapannya. Contoh, usaha yang seterusnya ialah memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Contoh huraian, semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat turut menjadi tonggak utama bagi mempertahankan kedaulatan dan keharmonian negara. Ini kerana semangat perpaduan akan mengelakkan seseorang daripada dipengaruhi oleh anasir luar yang bertujuan untuk memusnahkan kedaulatan negara. Untuk idea yang ketiga ini merupakan fokus isu yang kedua. Jadi, pelajar dibenarkan untuk menulis satu ayat transmisi. Tujuannya untuk mengubah fokus isu satu kepada fokus isu yang kedua. Contoh, namun begitu, usaha ini turut berdepan dengan pelbagai halangan. Titik. Okey, halangan yang pertama ialah kebanjiran warga asing. Bilangan warga asing di negara ini semakin meningkat. Sekiranya kemasukan mereka tidak dikawal dengan baik, ianya akan memberi kesan buruk kepada negara. Misalnya, rakyat berasa terancam dengan penularan penyakit yang dibawa oleh mereka serta pelakuan jenayah seperti merompak, menculik dan membunuh. Halangan yang kedua ialah wujudnya golongan pelampau. Golongan ini sering berfikiran sempit dan hanya mementingkan kepentingan peribadi atau kaum tertentu berbanding kepentingan nasional. Sebilangan mereka menuntut tuntutan yang sensitif dan menyentuh sensitiviti kaum lain. Isu ini hanya mengundang reaksi tidak menyenangkan dari kaum lain atau kaum yang dicabar. Bila masuk kepada idea yang kelima, kita gunakan penanda wacana akhir sekali, pengaruh dan campur tangan kuasa asing. Kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China sering mengambil kesempatan untuk terlibat dalam konflik atau masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara membangun atau negara miskin. Mereka turut menggunakan media massa seperti media sosial untuk menyebarkan pengaruh yang negatif seperti menyampaikan mesej berbau anti keamanan. Bahagian penutup. Disarankan pelajar untuk memulakan ayat dengan istilah kesimpulannya jelaslah bahawa. Jelaslah bahawa merupakan kata penegas. Kita tegaskan apa yang telah pun kita tulis di bahagian atas tadi. Contoh penulisan seperti ini. Kesimpulannya jelaslah bahawa pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara. Walaupun berhadapan dengan halangan tertentu, semua pihak harus memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Penulisan penutup dengan penulisan pendahuluan, kedua-dua bahagian ini mesti ada isu dan juga fokus isu. Tetapi di bahagian penutup, pelajar disarankan untuk menulis satu cadangan. Contoh macam penutup ini, walaupun berhadapan dengan halangan tertentu, halangan merupakan fokus isu yang kedua, semua pihak harus menunjukkan cadangan. Okey, memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Istilah cadangan ni kita boleh masukkan istilah harus, agar, perlu, itu menunjukkan cadangan. Soalan yang bertemakan ancaman keselamatan pernah keluar pada STPM Ulangan 2017 dan STPM 2018. Soalannya berbunyi terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Jelaskan. Isunya ialah menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Fokus isunya ada satu iaitu ancaman. Bermakna kalau tadi kita dah menerangkan berkaitan dengan contoh ancaman, bermaksud soalan ini dia nak contoh ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Bila ada satu fokus isu, bermaksud kombinasinya ialah 5 tambah 0.
Fokus isu ancaman antara contoh jawapannya ialah kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti, kegiatan lanun di perairan Malaysia, penyalahgunaan dadah, ancaman cyber dan penyeludupan. Contoh penulisan pendahuluan, keselamatan dan kedaulatan amat penting kerana dianggap sebagai satu aset bagi mempertahankan kemerdekaan Malaysia supaya tidak dijajah. Namun Malaysia masih berhadapan dengan pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Idea yang pertama, ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia ialah kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti. Kehadiran mereka ke negara ini memberi ancaman dari aspek sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kemasukan parti telah merumitkan situasi COVID-19 di Malaysia. Berdasarkan OPS benteng yang dilaksanakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat banyak kluster yang membabitkan kes jangkitan COVID-19 yang berpunca daripada parti. Ancaman yang kedua ialah kegiatan lanun di perairan Malaysia. Perairan Malaysia yang luas meliputi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka agak sukar diawasi sepenuhnya daripada ancaman lanun. Menurut laporan tahunan Perjanjian Kerjasama Serantau bagi memerangi kegiatan lanun dan rompakan bersenjata terhadap kapal di Asia, RECAP, sejumlah 97 kegiatan lanun dan rompakan bersenjata di laut dilaporkan di Asia sepanjang tahun lalu, iaitu peningkatan 17% berbanding 2019. Selain itu, ancaman penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan gembira yang melampau atau ketagihan yang bertujuan lari daripada kenyataan. Maka, tidak hairanlah jenayah ini dianggap sebagai musuh utama negara kerana penagih dadah akan terjebak dengan pelbagai kes jenayah lain seperti ragut, mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Seterusnya, ancaman cyber. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Lebih-lebih lagi, aktiviti jenayah yang berlaku secara maya menyebabkan si pelaku sukar dikesan dan dikawal. Kesannya, pencerobohan maklumat boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara dan serantau. Akhir sekali, ancaman penyeludupan. Penyeludupan haram berlaku disebabkan kegairahan manusia untuk mendapat wang yang banyak dengan cara yang mudah. Sebagai contoh, penyeludupan minyak petrol dan minyak masak ke negara jiran Thailand kerap berlaku kerana harganya yang lebih tinggi berbanding di Malaysia. Contoh penulisan penutup dimulakan dengan istilah kesimpulannya jelaslah bahawa ancaman yang dihadapi oleh Malaysia mampu menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Oleh itu, isu ini perlu ditangani dengan segera agar merupakan cadangan agar negara ini masih kekal aman dan selamat untuk didiami. Soalan yang seterusnya pernah keluar pada STPM Ulangan 2018 dan STPM 2019. Soalannya ialah, Malaysia sebuah negara yang aman dan damai namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan. Untuk soalan ini, pelajar perlu memahami kehendak soalannya dengan baik. Sekiranya pelajar salah faham, pelajar akan menetapkan bahawa ancaman jenayah merupakan fokus isu. Sebenarnya salah. Kita baca ayat yang seterusnya. Yang perlu diatasi segera bermakna fokus isunya ialah usaha yang dilakukan untuk mengatasi ancaman jenayah. Untuk soalan ini, isunya ialah ancaman jenayah. Fokus isunya ialah usaha. Antara contoh jawapan yang boleh ditulis oleh pelajar ialah: pertama, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, mengadakan kempen kesedaran awam, kawalan jenayah merentasi sempadan, penglibatan masyarakat setempat dipergiatkan dan penggunaan teknologi dalam membendung jenayah.
Pendahuluan, Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, tidak terlepas daripada ancaman jenayah dan anasir-anasir yang cuba mengganggu-gugat ketenteraman awam. Oleh itu, kerajaan menjalankan pelbagai usaha untuk mengatasi segala ancaman ini. Bagi idea yang pertama, usaha untuk mengatasi ancaman jenayah yang berlaku ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Semua agensi keselamatan negara seperti PDRM, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Imigresen dan Kastam Diraja Malaysia bekerjasama rapat bagi mencegah perbuatan jenayah. Misalnya, pemantauan dan rondaan secara berkala di kawasan panas diyakini mampu mengurangkan kadar jenayah di sesuatu tempat. Selain itu, mengadakan kempen kesedaran awam. Kempen pencegahan jenayah hendaklah dipergiatkan menerusi media massa untuk memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan diri, keluarga dan harta benda mereka. Contohnya, menerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, pelbagai program pencegahan jenayah telah disusun di seluruh negara sepanjang tahun ini bagi membantu meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap ancaman jenayah perdagangan. Di samping itu, usaha yang dilakukan untuk mengatasi ancaman jenayah ialah kawalan jenayah merentasi sempadan. Kerajaan bekerjasama dengan organisasi antarabangsa atau kerajaan luar bagi membendung jenayah rentas sepadan seperti pemerdagangan manusia, penyeludupan dan keganasan. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia mempergiatkan kawalan yang ketat terutamanya di lapangan-lapangan terbang antarabangsa yang menjadi pintu masuk utama ke negara ini. Namun, kawalan sempadan perairan dan darat juga turut diberi perhatian serius. Usaha yang keempat ialah mempergiatkan penglibatan masyarakat setempat. Masyarakat setempat menubuhkan pasukan kawalan keselamatan di kediaman masing-masing untuk mengawasi perbuatan jenayah setempat. Selain itu, masyarakat harus peka tentang sebarang aktiviti yang mencurigakan dan membuat laporan kepada pihak berkuasa dengan kadar segera. Akhir sekali, penggunaan teknologi dalam membendung jenayah. Pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan yang sering menjadi sasaran penjenayah dapat membantu mengesan perbuatan ini. Sementara itu, penggunaan drone, kaedah analisis dan ramalan biometrik boleh digunakan untuk menjaga keselamatan masyarakat bandar dan luar bandar dengan lebih baik. Contoh penulisan penutup bagi soalan ini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi segala ancaman jenayah ini. Tindakan ini amat penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan di negara ini. Kesimpulannya, bagi tema ancaman keselamatan, apa yang pelajar perlu tahu ialah jenis ancaman dan contoh ancaman yang berlaku di Malaysia. Selain itu, pelajar juga perlu tahu apakah usaha atau langkah yang perlu dilakukan untuk membantras gejala ini dan mungkin apakah halangan untuk merealisasikan hasrat memelihara keamanan negara. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.